Okey, Assalamualaikum. So, kita sambung lagi untuk soalan nombor 14. Tentukan nilai X dan juga Y. So, kita ada kat sini X kat mana? X ada dekat sini. So, kita cari nilai X dulu. Apa nak buat? Senang sahaja. So, kita ambil dekat sini. So, kita ada 2 darab dengan X tambah 5 sama dengan yang pertama juga dekat sini lah. Sama dengan 1/2 dalam kurungan 12. Apa nak buat? Boleh kembangkan macam biasa, tak ada masalah, atau kita boleh direct guna kalkulator. So, 2 kurungan kalkulator saya tak boleh nak tekan. Kejap. 2 kurungan, kemudian kita ambil alpha X tambah dengan 5 tutup kurungan sama dengan tekan alpha soft 1/2 dalam kurungan 12. So, kemudian kita tekan shift calculate. So, akan dapatlah X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2. Manakala untuk Y pula kita cari dekat mana Y kita. Kejap ya. Y pula berada dekat belakang ni. Jadi kita pun akan ambil nilai yang belakang ni lah. Jadi kita akan ambil 2 kurungan 7.5 adalah bersamaan dengan 1/2 kurungan 10Y. So kita akan kira yang sama juga. 2 kurungan 7.5 tutup kurungan tekan tekan alpha calculate sama dengan 1/2 kurungan 10Y alpha Y. Tutup kurungan, tekan shift calculate. So, dapatlah Y sama dengan 3. Selesai. Soalan nombor 14A. 14B, jadual 7 menunjukkan maklumat penggunaan petrol dan jenis minyak petrol yang dibeli oleh Encik Fuad dan isterinya bagi kereta masing-masing dalam 3 hari tertentu. Encik Fuad menggunakan jenis P manakala isterinya menggunakan jenis Q untuk kereta masing-masing. Harga kedua-dua jenis petrol adalah berbeza. Jumlah perbelanjaan petrol bagi Encik Fuad dan isteri pada ketiga-tiga hari tersebut ialah RM248.50. Jumlahnya RM248.50. So, jumlahnya. Okey, so harga jenis petrol P kurang RM1.10 berbanding dengan harga rendah petrol Q. Dengan menggunakan kaedah metrik, harga petrol jenis P seliter dan jenis Q seliter. Dekat sini kalau ada P dan Q, jadi kita bolehlah ambilkan just P dan juga Q ni. Tiada masalah lah sebab dia kata P dan Q dah kan. So, harga dia adalah RM248.50 untuk ketiga-tiganya. RM248.50. RM248.50. So, kita tengok kat sini, Encik Fuad ni pada 3 hari ni dia guna berapa liter? Okay, so dia gunakan berapa liter? So, digunakan 10 liter tambah dengan 13 tambah dengan 12 liter. So, dia gunakan adalah sebanyak 35 liter. 35 liter. Manakala untuk Q pula, ada berapa liter dia guna? So, dia guna 12 tambah dengan 15 tambah dengan 20. So, kita akan dapat 47 liter. So, untuk nak buat dalam persamaan, so kita boleh buat 35P. So, persamaan pertama kita ada 35P. 35P tambah dengan 47Q. 47Q, dia punya perbelanjaan adalah RM248.50. Sudah dapat persamaan pertama, kita tengok pula untuk persamaan kedua.
Harga petrol jenis P kurang RM1.10 berbanding jenis Q. Harga petrol untuk jenis P kurang RM1.10 berbanding jenis Q. Jadi siapa lagi mahal? Q ni lagi mahal berbanding dengan P. Jadi kita akan buat yang mahal, Q yang besar, tolak dengan P, akan dapat RM1.10. So itu ialah persamaan yang kedua kita. So kita ada Q tolak RM1.10. Q tolak P tadi. Q tolak P dapatlah RM1.10. Tapi untuk buat dalam keadaan metrik, kita mesti susun dalam abjad yang sama turutan. Kalau kat sini kita mula dengan P, lepas tu kita ikuti dengan Q bersamaan dengan nombor. Jadi kat sini pun kena ikut yang sama. So kita tak boleh Q tolak P. So kita akan susun sikit. P tu dekat depan. Negatif P lah. So kita ada negatif P. Q ni positif. Tambah Q. Dapatlah RM1.10. So bila dah dapat macam tu, kita tukar di dalam bentuk metrik. Sebab kita akan gunakan kaedah metrik lah untuk mencari nilai P dan juga Q. So berapa? Kita akan ambil nombor je. 35, 47, 35, 47. Bahagian bawah ni, ni negatif 1. Walaupun tak ada nombor, maksudnya negatif 1 lah. So kurungan, kemudian kita ada PQ sama dengan nombor dekat sebelah dia. 24850 sen dan RM1.10. Ingat metrik kita ada 3 kurungan ni, pastikan untuk seterusnya pun mesti ada 3 kurungan juga. So kita nak cari PQ. PQ ialah sama dengan 1 per ni A dengan D ni. A dengan D ni kita darabkan. 35 darab 1. Tolak. Tolak B dengan C. 47 darab dengan negatif 1. Lepas tu AD ni tadi, yang pertama ni tadi, dia tukar tempat. Ni 35 dengan 1 ni tukar tempat. Maksudnya 1 naik atas, 35 turun dekat bawah. Manakala untuk yang ni, 47 dan negatif 1 ni tukar simbol. 47 asalnya positif, dia menjadi negatif 47. Dan kat bawah ni negatif jadi positif. Okey, 1 per AD tolak BC. Tengok kat sini baru ada 2 kurungan. Jangan lupa kurungan yang belakang ni lah. Harga 24850 sen dan juga RM1.10. Sampai sini terus saja tekan kalkulator untuk mencari nilai P dan juga Q. So caranya ialah tekan mod sampai jumpa EQN. Mod jumpa EQN, kemudian unknown dia 2. A1 mana? A1 dekat sini. Saya label kejap. Dekat sini ialah A1, sini B1, dekat sini C1. So kita masukkan. A1 35 sama dengan B1 47 sama dengan, dan C1 248.5 sama dengan. A2 pula mana? A2 yang bawah ni. Ni. Kalau ni tak ada nombor, maksudnya dia negatif 1. Ini A2, ini B2, ini C2. Jadi A2 kita negatif 1 sama dengan B2 1 sama dengan C2 ialah 1.10 sama dengan. So kita akan dapat nilai X ialah 2.4. RM2.40 sebab harga tekan lagi sama dengan RM3.50. So selesailah untuk soalan B1. So dia tanya harga untuk P dan juga Q. Okey, ada yang tanya macam mana pula kalau nak guna ClassWiz punya calculator untuk nak tekan cari P dan Q pun boleh juga. So kita tekan menu, kemudian kita tekan A. Ulang balik. Tekan menu, tekan A. So kemudian kita ambil simultaneous equation nombor 1, number of unknown 2. So sama juga dekat sini yang pertama ni kita tekan saja 35 sama dengan
47 sama dengan, kemudian 248.50 sama dengan. Dekat bawah tu pun sama, negatif 1 sama dengan, 1 sama dengan, dan 1.10 sama dengan. So, kita akan dapat nilai X 12/5. Harga jangan tulis dalam pecahan, tekan SD. So, kita dapat 2.4. Harga 2.4 kosong lah. Tekan lagi sama dengan, pun sama, tekan SD. So, kita akan dapat 3.5. Seterusnya, seminggu kemudian, harga petrol jenis P turun 10%. Jenis P turun 10%. Yang kedua, P turun 10%. Manakala harga petrol untuk Q turun 20%. Hitung perbelanjaan petrol sekiranya Encik Fuad mengisi minyak kereta sebanyak 15 liter. Fuad ni dia akan isi 15 liter manakala isterinya sebanyak 12 liter sahaja. Selepas harga turun. Tunjukkan jawapan anda menggunakan pendarapan metrik sahaja. Okey. So, apa nak buat? Kita kira dulu harga yang dia turun tu berapa. Tadi kita dah dapat harga untuk 1 liter minyak P tadi RM2.40 daripada pengiraan yang atas tadi. Dan untuk Q harga asalnya RM3.50. So, kita kira harga P untuk turun 10%. 10% daripada RM2.40 ni berapa sen dia turun? Okay, ni kita nak clear balik. Tekan sahaja menu. Tekan nombor 1. So, kita ada 10 per dengan 100. Kemudian kita darabkan dengan RM2.40. So, dia turun sebanyak 0.24. Maknanya harga dia selepas turun. Harga selepas turunnya adalah harga P ni selepas turun harga asal RM2.40. Dia turun sebanyak 24 sen. Jadi harga baru adalah RM2.04 tolak dengan 24 sen. So, kita dapat tekan SD balik RM2.16. Manakala harga untuk Q pula turun 20%. So, 20% daripada harga asal RM3.50. So, berapa harga dia turun? 20 per dengan 100 darab dengan RM3.50. So, dia turun sebanyak 70 sen. So, harga Q yang baru adalah harga asal RM3.50 tolak dengan diskaun 70 sen. So, RM3.50 tolak dengan 70 sen. So, kita akan dapat tekan SD RM2.80. Kemudian kita nak kira dia untuk P dan juga Q ni harga dia menggunakan kaedah metrik. So, kita tengok dulu harga selepas turun tu ialah RM2.16 dan juga RM2.80. Kemudian kita darab dengan metrik berapa liter diguna? 15 liter dan juga 12 liter. So, kita pendarapan metrik. So, ni metrik bahasa Melayu didarabkan dengan metrik Jepun. So, kita akan dapat RM2.16 darab dengan 15 tambah dengan RM2.80 darab dengan 12. So, kita akan dapat jawapannya ialah 66. Kita teruskan lagi untuk soalan nombor 15. Dia beri fungsi trigonometri Y sama dengan 3 cos 2X tolak 1. Tentukan amplitude dan tempoh bagi fungsi tersebut. Amplitude, mana nak ambil amplitude? Senang sahaja, ambil saja nombor dekat depan ni. Itu ialah amplitude. So, amplitude-nya ialah 3. Pada ruang jawapan, tulis amplitude sama dengan 3. Untuk tempoh pula, macam mana nak kira tempoh? Tempoh untuk cos dan sin sama, 360. 360 bahagi dengan berapa? Bahagi dengan nombor dekat sini, 2. So, dapatlah 180. So, untuk tempoh, tulis saja 180. Lukis graf fungsi Y sama dengan 3 cos 2X tolak 1. Bagi 1 kita dah lengkap dari 0 hingga 360. Okey, kat sini.
Sebelum kita nak lukis pada jawapan, okey, kita tengok dulu, kita lukis dulu pada kat mana-mana untuk contoh conteng dulu. Barulah kita pindahkan kepada jawapan yang sebenar. So, apa nak buat? Tengok nama. Langkah pertama, kita tengok nama dia, cos. Kalau cos, kita tahu dia macam bentuk cawan. Satu cos. C-O-S. Kan cos tu? Kalau sin macam mana sin? Kalau sin dia macam ni. Macam ni. Macam ni. S. S-I-N. Ini sin. Kalau cos tadi macam mana? Macam ni. Mangkuk. Macam ni. C-O-S. Cos. Okay, so ni cos. Langkah pertama tengok nama cos. Langkah kedua tengok berapa kali? 2 kali. Ini baru 1 kali. Kita tambah lagi. Lagi 1 kali. Dah 2 kali. Sampai 2 kali hujung ni. Kan dia kata sampai 360. Maka dekat hujung ni ialah 360. Tadi mangkuk pertama sampai sini kan? Mangkuk pertama dekat sini 180. Tengah-tengah antara 180 dengan kosong dengan 180, tengah-tengahnya dekat sini. So, sini 90. Antara 180 dengan 360, tengah-tengah ni 270. Okey. Dah tengok nama, dah tengok 2 kali. Kita tengok yang sini pula, 3. 3 tu maksudnya yang paling atas 3, yang paling bawah dekat sini negatif 3. Okey, saya ulang balik. Yang pertama tengok nama, yang kedua tengok berapa kali, yang ketiga tengok amplitude dia, 3 dekat sini. Last kali kita tengok sini, tolak 1. Bila tolak 1, dekat sini kita tolak 1. Ni kan kosong kan asalnya. 3 tolak 1, so kita akan tulis sini sebagai 2. Kita tak tulis lagi 3, tapi kita akan tulis 2. Kosong ni pun tolak 1. Kosong tolak 1, negatif 1. So, sini sebenarnya negatif 1. Negatif 3 ni tolak 1. Dapat negatif 4. So, bila kita labelkan nanti, kita akan 2, negatif 1 dan juga negatif 4. Maka menjadi persoalan dekat mana kosong? Kat mana kosong? Garisan asal ini kosong, dia akan jadi garisan putus-putus. Atau kita panggil dia sebagai garisan keseimbangan. Tapi saya tak boleh jap. Okey, saya cari pen warna putih lah. Nampak putus-putuskan dia. Ini kita akan jadi garisan putus-putus. Garisan ni putus-putus. Garisan kosong dekat mana? Garisan kosong atas daripada negatif 1 lah. Dekat sini garisan kosong. Ini X, ini Y. So, berpandukan jawapan kita dah ada tadi. So, kita cubalah lukis. Saya ni kalau lukis ni macam tok nak cantik sangat. Kita cubalah ya. Atas ni 2, bawah dia negatif 4. Atas 2, bawah negatif 4, bawah sikit. Maksudnya dekat sini, kosong kat sini. Bawah ni turun bawah sikit. Lepas tu dia naik. Kata tak cantik tu. Sekejap. Sekejap ya. Saya menghadapi sedikit kesukaran nak lukis. Jadi saya tunjukkanlah skemanya. So macam inilah macam kita bincangkan tadi. Dekat atas ni 2, bawah ni negatif 4 dan negatif 1 ni ialah garisan keseimbangan. Kosong tu atas sikit daripada negatif 1 tersebut. Boleh? Alright. So kita pergi seterusnya lagi. Okey, dah lukis B. Raja Sembilan menunjukkan sebuah segitiga sama sisi. Segitiga ini ialah sama sisi. Bila ianya segitiga sama sisi, maka semua panjang sisi ni sama. Dan sudut juga sama. Kalau kat sini 180 bahagi 3, 180 bahagi dengan 3 bucu, kita dapat 60. Maka kat sini 60. Dekat sini juga 60. Dekat sini juga 60. Panjang setiap sisi 7. So, panjang dia 7. Kalau ni dibahagi 2, so maksudnya sini 3.5, 3.5. Ni bahagi 2 juga 3.5, 3.5. Cari nilai bagi cos X. X duduk kat mana? Kesian. Kenapa X ni duduk kat luar ya? Kesian kat dia. Apa nak buat? Ajak dia masuk dalam. Bila ajak dia masuk dalam, apa jadi?
Tapi kita kena cakap kat dia dulu. Awak sebenarnya duduk kat luar tau. Bila awak duduk kat luar, awak kena tahu. Awak ni sukuan ke berapa? Sukuan 1, sukuan kedua. Awak ni saiz awak ialah sukuan yang kedua. Bila sukuan kedua, kita hafal add sugar to coffee. Dia berada pada sukuan kedua dekat sini. Dekat sini. So, saiz dia dekat sini. Bila saiz dekat sini, hanya sin sahaja positif. Awak tu nak cari cos. Maka nilai awak nanti akan dapat negatif. So, kita cari cos X sama dengan kita siap-siap letak negatif. Bila dia letak negatif, kita kena hafal pula yang ni. Saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu tak single. Sedih. Okay, apa cos? Cos ni sebelah per dengan hypotenuse. Jadi kita akan fokus pada segitiga ini. Kita ajak dia masuk dalam supaya kita boleh guna segitiga ini. So, kita nak tahu sebelah per dengan hypotenuse. Ini sudut, maka sebelahnya di sini sebelah. Sebelahnya kita dah ada. Maafkan saya. Laju sangat. Langkah pertama, kita label dulu hypotenuse. Ini sudut tegak bertentangan dengan dia hypotenuse. Tu saya kata laju sangat. Apa-apa kita mesti label hypotenuse dulu. So, sebelah mana? Sebelahnya sebelah ni lah. Jadi sini kan 7 tadi. Jadi kita cari dulu panjang dekat sini. Sebelah tu panjangnya berapa? So, sebelah tu sebenarnya kita boleh cari menggunakan teorem Pythagoras, iaitu 7 kuasa 2 tolak dengan 3.5 kuasa 2. So, kita akan dapat punca kuasa 7 kuasa 2 tolak dengan 3.5 kuasa 2. So, awak akan dapat tekan SD 6.06. Panjang dia 6.06. Panjang ni 6.06. So, tadi dekat sini kan kita dah kata cos X ni kita siap-siap bagi dia negatif. Sebelah per hypotenuse, sebelah kita tadi 6.06 per dengan hypotenuse kita 7. So, kita kira jawapan, kita akan dapat negatif 6.06 bahagi dengan 7 akan dapat tekan SD negatif 0.8657. So, ni dah jawapan dia. Seterusnya, tanpa menggunakan kalkulator, cari hasil tambah bagi cos X dan sin Y. Cos X. Kalau tengok cos X ni berada dekat luar. Bila kita ajak dia masuk dalam, kita kena tahulah sebenarnya dia ni berapa. Okay, saya padamkan sekejap. Okay, saya padam. Cos X ni berada dekat luar. Bila masuk dalam, dia sebenarnya boleh jadi orang dalam, tapi asalkan dia ingat diri dia tu sebenarnya negatif. Berapa sudut dekat sini? Okay, kat sini Y ni kita dah tahu sini ialah 60. Sebab dia segitiga sama sisi. 60. Jadi, kalau dekat sini juga 60 sebenarnya. Tapi dia bahagi 2, maka dekat sini ialah 30. So, apa nak buat dekat sini? Dia tanya cos X. Cos X, cari hasil tambah cos X dan sin Y. Cos X dan sin Y. Okay, ni saya padam dulu Okay, saya tulis kat sini. Kita tanya cos X tambah dengan sin Y. Cos X, X kita 30, tapi kita letak dia negatif. Cos 30. Sebabnya dia asalnya berada dekat luar. Kita nak masuk dia ke dalam. Tambah dengan sin Y. Y kita 60. Sin 60 darjah. Kalau pengguna-pengguna kalkulator kelas Swift, kita boleh tekan sahaja walaupun dia kata tanpa menggunakan kalkulator, tekan saja cos 30. Jawapan akan bagi dalam set 3/2. Nanti saya tunjukkan untuk kalkulator yang biasa. Set 3/2 tambah dengan sin 60. Sin 60 tekan sama dengan, dapatlah set 3/2. Dia kata tanpa menggunakan kalkulator, maksudnya dia nak jawapan dalam bentuk set macam ni. Jadi negatif set 3/2 tambah set 3/2 dapatlah kosong. So jawapan kita ialah kosong. Macam mana pula kalau yang menggunakan kalkulator biasa macam ni? Okay, ni saya shift mode kan dia, clearkan dulu. Okay, so kalau untuk macam ni, kita tekan dulu cos 30. Cos 30 sama dengan, kita akan dapat jawapan dalam bentuk perpuluhan macam ni. Tapi kita tak boleh ambil nombor perpuluhan sebab soalan kata tanpa menggunakan kalkulator.
Dia mesti dalam bentuk pecahan, dalam bentuk set. Apa nak buat? Dia punya tips dia sebenarnya, semuanya ni per 2. Kalau cos dan juga sin. Apa nak buat? Kita cuba-cuba. Kita cuba-cubalah. Set 3 per 2. Betul tak? Set 3 per 2 ni jawapan yang sama tak? Set 3 per 2. Set 3 bahagi dengan 2. Sama? Tadi set 3 per 2 tu lain lah. Dia membawa maksud yang lain. Saya salah tekan. Maafkan saya. Jadi, kalau sin 60 pula, berapa? Tekan sin 60. Jawapan yang sama. 0.866. So, dia juga sama dengan set 3 bahagi dengan 2. Sama jawapan dia. Sama. Tekan sama dengan sama. So, kita akan tukarlah jawapan tersebut menjadi set 3 per 2. Kiranya pengguna kalau kalkulator hitam ni, dia kena cuba-cuba dulu. Kalau sin 60 berapa, kalau sin 30 berapa. Contoh, kalau sin 30. Contoh ni tak ada soalan pun. Kadang dia boleh tanyalah sin 30. Sin 30 ialah 1 per 2. Atau bentuk SD-nya 0.5. 0.5 kita senang teka 1 per 2. Okay, so soalan-soalan macam ni kena cuba-cuba buat. Dan nanti akan nampak pattern dia macam mana. Okey, itu saja. Terima kasih.